Musyabbihah ni, perkataan musyabbihah tu maksudnya yang menserupakan. Yang menserupakan sesuatu. Kita serupakan gelas ni dengan gelas lain. Kita anggap orang ni serupa gelas ni, serupa, menserupakan. Tapi dari segi istilah, musyabbihah ni satu golongan, satu puak, satu aliran yang i'tikad mereka itu, keyakinan mereka itu, mereka menyamakan sifat Tuhan tu dengan sifat makhluk. Itu dinamakan musyabbihah. Iaitu kaum yang memfatwakan bahawa ada keserupaan Tuhan dengan manusia. Mereka ni berpegang dengan pegangan keyakinan bahawa antara manusia dengan Tuhan ni ada keserupaan. Ada persamaan. Dari segi mana? Umpamanya bertangan. Antara persamaan yang wujud tu, mereka meyakini Tuhan tu ada tangan sebagaimana manusia ni ada tangan. Ini kelompok musyabbihah. Jadi kelompok-kelompok ini bukan pegangan kita lah. Bukan pegangan kita, kerana ini bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan aliran perdana atau majoriti umat ni, bukan gitu. Tapi ada di kalangan Islam ni yang percaya gitu. Dan hari ni sudah pemikiran-pemikiran ni nampaknya sudah cuba nak diterap masuk dalam masyarakat kita dah hari ni. Kita tengok dalam YouTube ada dah sekarang dah. Tuhan ada tangan kanan. Lalu berdalilkan kepada ayat Al-Quran lah. Memang dah dalil ni tak ada lagi, ayat Al-Quran lah. Lalu mereka merujuk kepada ayat Al-Quran bahawa langit bumi ni dilipat matwiyatun biyamini, dilipat langit-langit ni dengan tangan kanan. Yamin, tangan kanan. Tangan kanannya tangan kanan Allah. Jadi ayat ni menyebut tangan kanan Allah. Lalu mereka kata Tuhan tu ada tangan lah. Menurut faham mereka ni. Atas dasar apa mereka faham macam tu, dia kata kalau Tuhan sebut gitu, kena pegang gitulah. Tak boleh nak takwil sikit, tak boleh nak lagi dah. Gitu-gitulah. Itu sipih yang dia pakai. Kelompok ni pegang. Sipih golongan ni pegang manhaj yang mereka pakai, yang mereka guna sehingga membawa kepada pegangan tu. Dia kata dah Tuhan kata gitu, nak kata mana? Dalam Al-Quran bersebut tangan kanan. Jadi itu cara dia. Jadi cara seperti ini bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut, menjelaskan bahawa ayat-ayat ini termasuk dalam ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran, berkaki, kerana disebut dalam beberapa dalil Tuhan ada kaki. Maksudnya macam tadi jugalah, macam ayat yang menyebut Tuhan ada tangan lah. Jadi semua ni punca dia serupa je, kerana berpegang dengan ayat-ayat yang menyebut cara zahir dan pegang tak mana zahir itu. Dan cara macam tu bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian duduk di kursi, demikian juga antara keyakinan-keyakinan, contohnya seperti Tuhan tu duduk atas kursi. Maksudnya Tuhan tu ada tempat duduk dia, dan dia duduk situ. Kerana adalah dalil-dalil yang berkait, yang dipegang secara tadi tu. Kaedahnya serupa je. Tuhan kata gitu pakai alat. Ada tangan, ada kaki, ada jari pun ada. Kemudian turun, naik tangga, turun tangga, naik dan turun lah. Dah sebut naik tangga, turun tangga. Maksud Tuhan tu turun ke langit dunia dalam hadis. Dalam hadis nak menyatakan tentang kelebihan waktu tahajud tu, beribadah pada waktu itu tu, waktu sahur tu. Maka antara dalil-dalil yang berkait menyebut tentang bahawa pada waktu itu Tuhan turun ke langit dunia. Jadi turun tu dipegang secara zahir bahawa Tuhan ni turun. Bila turun, dah hadis tu beritahu benda ni berlaku pada waktu sahur. Pada waktu lain naik semula. Gitu. Dipahami ke lah. Tapi faham seperti itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menurut Ahlus Sunnah, fahaman tu fahaman yang merosakkan akidah, merosakkan keyakinan. Dan lain-lain lagi, dan banyak lagi lah. Jadi semua itu adalah merupakan pegangan musyabbihah, golongan yang mensifatkan Tuhan dengan sifat yang ada keserupaan dengan makhluk ni, dengan manusia terutamanya, dengan manusia. Dan kita pun terkejut jugalah, kita tak sangka lah. Tapi nak buat mana, ada orang pegang itulah lah. Ada setengah ahli ilmu kita ni orang mengaji lah, bukan orang kampung mengaji. Ya, Tuhan macam manusia. Apa begitu? Tuhan macam manusia. Dah, kalau muka ada sebut dalam Al-Quran, tangan ada disebut, jari disebut dalam hadis.
dan macam-macam lagi. Kemudian secara umumnya bahawa kaitan antara rupa ni manusia dengan Tuhan tu ada dalam satu hadis yang lain. Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Dan dalil-dalil lain lagi. Akhir sekali kesimpulannya dia kata Tuhan tu macam manusia. Ada yang pegang macam. Jadi saya nak beritahu pegangan tu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa nak percaya gitulah lah. Dan menurut Ahlus Sunnah, kepercayaan tu kepercayaan yang merosakkan iman. Merosakkan keyakinan. Baik, kaum Ibn Taymiyah, ni sensitif sikit. Ibn Taymiyah ni tokoh kontroversi antara pro dan kontra. Hak kediang-kediang ni ramai pendukung lah. Tapi pekat-pekat zaman dia tu tidak ada pendukung kecuali seorang dua ulama aja. Orang awam terpengaruh kerana aspek lain, tapi di kalangan ulama hanya didukung oleh beberapa orang yang terhad. Tapi sejumlah besar ulama memang tak terima, tak setuju dengan dia. Pada zaman dia tu. Zaman Lenin ni ramai pendukung. Sebab propaganda tu kuat propagandanya. Dan yang mempropagandakan tu dia ada kelebihan dari segi kewangan, dari segi kuasa dan sebagainya. Jadi terkenal lah. Tapi tak apalah, ini saya sebut menurut sudut pandang pengarang kitab ni. Ada orang tak setuju nak terima Ibn Taymiyah, silakanlah, tak ada masalah apa-apa. Cuma nak kata pengarang kitab ni dia sebut bahawa Ibn Taymiyah ni masuk dalam golongan kaum musyabbihah. Dinilai, dikira sebagai golongan yang mendokong dia ni, dia dan mendokong pendokong dia ni dikira duduk bawah payung kelompok musyabbihah saya khabar tadi tu. Baik, dan kaum Wahabi ni iaitu pengikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia dulu, yang berkembang akhir sekali dia menguasai Mekah dan Madinah dan Semenanjung Hijaz tu dan menjadi kerajaan sampai hari ini. Tapi sejarah tu panjang, 1800 lebih lagi dia bergerak, menang sekali boleh, lepas tu kena kalah pula ini. Akhir sekali 1900 lebih baru berjaya menguasai dan mendirikan kerajaan namanya Saudi Arabia sampai hari inilah. Jadi itu sejarah yang panjang. Nanti kita tengok akan ada bab dia lah tentang persoalan berkaitan dengan Wahabi ni. Ada orang marah sikit kita sebut gini ni Wahabi. Tak apalah. Baik, dan kaum Wahabi termasuk kaum pelaksana. Sebenarnya kalau tengok sejarah, Wahabi ni dia adalah orang yang mempraktis, melaksanakan pelaksana dari faham Ibn Taymiyah. Yang ni dia lanjutan daripada Ibn Taymiyah. Dia pelaksana. Orang yang menyebarluaskan. Orang yang mengukuhkan fahaman tu.